Once dia keluarkan kasut, kau nampak tak kalimah Allah? Cuba ni nampak. Kau nampak tak betapa kuat hajarnya? Mesti nampak. Macam ni pun mesti nampak. TikTokers lah. Ni Ada seorang bawa juga ni, dia pun kena juga. Baru-baru ini viral kalimah Allah diletakkan di bawah tapak kasut. Tulisan yang memang jelas ia adalah kalimah Allah dan tidak lain ia adalah penghinaan kepada Islam kerana nama Allah dijadikan untuk dipijak-pijak pada kasut itu. Kasut itu jenama Vans dan ia adalah syarikat orang Cina Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur, bukannya import. Kita akan bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan dan diberikan kesabaran pada bulan Ramadan kali ini. Sahabat semua, pada Ramadan ke-25 baru ini kita menyaksikan kalimah Allah di atas langit, yang mana nama Allah sangat jelas terlihat di kawasan Gunung Kinabalu. Nak tengok Kinabalu dan juga sunrise di sebelah sini. Dan di balik batang-batang sayur yang ada ni, saya ternampak tulisan ini. Dan pada hari ini, pada Ramadan ke-26, rakyat Malaysia sibuk untuk membuat persiapan dengan membeli keperluan seperti baju, kasut dan sebagainya. Tetapi baru-baru ini viral lagi dan heboh, kalimah Allah terdapat pula di tapak kasut wanita. Perkara ini diketahui selepas masing-masing kaum hawa, kaum perempuan post tulisan yang berada di bawah tapak kasut itu di media sosial masing-masing dan meluahkan rasa tidak puas hati sehinggalah viral dan menjadi bualan orang ramai. Pada pandangan peribadi saya, ya betul, di bawah tapak kasut itu memang tertulis kalimah Allah bila dibaca secara menegak mengikut tulisan rumi itu. Meskipun dikatakan oleh mereka corak kalimah Allah itu adalah hasil kopi ataupun salinan daripada kasut jenis ini ataupun juga disebutkan sebagai tali kasut, tetapi bila kita tengok banyak kali, sememangnya tidak pun sama. Kita nak belik macam mana pun memang tidak sama, sebab kalimah Allah itu tertulis hanya pada kasut tersebut dan ia memang nampak berbeza. Sahabat semua, sebelum ini isu kalimah Allah pada stokin kiamat belum lagi reda, tapi timbul pula isu yang juga membabitkan kalimah Allah pada kasut, seolah-olah ia sengaja diletakkan di tapak kaki, yang mana kasut tersebut daripada jenama Vans. Untuk pengetahuan sahabat semua, jenama Vans ini bukanlah syarikat daripada luar negara, bukan juga produk yang diimport daripada luar negara masuk ke Malaysia, tetapi ia adalah syarikat milik Cina Malaysia, yang mana syarikat ini bertapak di Kuala Lumpur, sebagaimana yang dikongsikan oleh netizen, sebagaimana yang dikongsikan daripada carian netizen, yang mana CEO daripada jenama Vans ini bernama Nga Chuan Ho dan dikatakan orang tempatan Malaysia, tetapi tidak menjaga sensitiviti orang Islam, meskipun dia tahu ada perkara yang perlu dielak, ada perkara yang tidak perlu dilakukan, lebih-lebih lagi jangan dilakukan di Malaysia. Dan ditambah lagi oleh netizen, awak nak sembahyang guna colok silakan, awak nak bakar kertas silakan, awak nak berarak silakan. Tak pernah pun umat Islam mengejek ataupun memburukkan amalan agama lain di negara ini, tetapi bila ia melibatkan umat Islam, ia adalah sangat-sangat melampau. Sahabat semua, hakikat yang perlu diketahui oleh orang bukan Islam di luar sana, kalimah Allah adalah perkara sensitif. Bila ia dihina, direndahkan dan diperolok-olokkan, ditambah lagi dengan komen-komen seperti ini yang mengatakan Malaysia susah nak maju disebabkan perkara-perkara bodoh seperti ini, maka ia secara tidak langsung menimbulkan kemarahan, kebangkitan orang Islam. Juga hakikat yang perlu kita ketahui, umat Islam tidak menghalang kemajuan, umat Islam juga tidak mendiskriminasikan sesiapa. Lihatlah sendiri, kaum lain boleh berjaya di Malaysia sehingga bisnes mereka menjadi besar dan kaya raya. Ia juga disebabkan kuasa membeli umat Islam yang menjadi majoriti di Malaysia ini tidak berbelah bagi, boleh membeli di mana sahaja kepada sesiapa sahaja. Tetapi bila ia melibatkan kalimah Allah, perkara sensitiviti umat Islam, maka adalah menjadi hak umat Islam untuk bangkit mempertahankannya. Di mana-mana negara pun, bila perkara ini berlaku, pasti umat Islam akan bangun bangkit untuk mempertahankannya, iaitu kesucian kalimah Allah. Mungkin bagi fahaman agama-agama lain meletakkan nama, gambar Tuhan mereka pada sesuatu seperti sarung kaki, baju, kasut, yang mana mereka mengatakan akan menjaga pemakai tersebut, sebagaimana komen-komen daripada kaum Cina sebelum ini. Tetapi perlulah diingat, agama Islam tidak sama dengan agama lain. Kalimah Allah bagi agama Islam adalah kalimah suci yang perlu dihormati, tidak boleh direcehkan maupun dihina dengan sesuka hati. Lebih-lebih lagi ia diletakkan sebagai tapak kasut yang dipijak setiap hari. Kalimah Allah bagi umat Islam pun tidak boleh dibawa masuk ke tandas, ini kan pula dijadikan tempat pijak, yang sememangnya perkara ini adalah memang kurang ajar. Juga perkara ini seakan-akan dijadikan trend, pelaris dan disengajakan, yang menjadi market sejauh manakah umat Islam akan bertindak cakna dan sensitif kepada isu ini. Dan bila mereka melakukan seperti itu, mereka hanya mengatakan minta maaf, tidak sengaja, tidak diketahui, kesilapan itu, ini dan bermacam lagi hela alasan yang dikeluarkan.
Sedangkan mereka mengetahui mana-mana perkara yang mengundang penghinaan kepada Islam, maka ia akan membangkitkan umat Islam sendiri. Mereka cabar bukan hanya umat Islam di Malaysia sahaja, tetapi sebenarnya umat Islam di seluruh dunia. Termasuklah komen-komen seperti ini yang menambahkan lagi amarah umat Islam. Sahabat semua, sebenarnya penggunaan kalimah Allah ataupun lakaran kalimah Allah diletakkan di dalam baju dan sebagainya dengan tujuan untuk menghina Islam dah pun dilakukan berkali-kali di luar negara. Mereka jadikan kalimah Allah sebagai baju dalam wanita demi nak merendahkannya, dan bila dikecam mereka akan mengeluarkan ayat-ayat kononnya mereka tidak tahu dan itu adalah satu tarikan. Juga mereka menjadikan baju dengan fashion yang berbagai menggunakan kalimah Allah, sedangkan perbuatan itu sebenarnya terang lagi bersuluh adalah untuk menghina Islam, menyentuh hal-hal yang boleh menyakitkan orang Islam. Mereka langsung tidak ada sensitivity kepada sesebuah agama, mereka lakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Dan saya nak tegaskan di sini kepada mereka-mereka yang cuba untuk membuat perkara tersebut, yang mana umat Islam tidak akan berdiam sahaja bila ada penghinaan seperti itu. Boleh jadi akan ada beberapa pihak yang bertindak sendiri, sebagaimana yang berlaku di Pakistan baru-baru ini, iaitu seorang wanita yang memakai pakaian yang ada kaligrafi tulisan Arab yang disangkakan tulisan Al-Quran. Jadinya ia dikepung oleh orang ramai dan mendapat ancaman yang pelbagai, sehinggalah ada yang nak membinasakan wanita itu. Sedangkan tulisan yang tertera pada pakaian wanita tersebut adalah kalimah helwa yang bermaksud manis, bukanlah ayat suci Al-Quran, tetapi ia terlihat seakan-akan ayat suci Al-Quran. Meskipun begitu, ia tetap mengundang amarah orang awam. Jadinya atas pertolongan polis yang ada tepat pada masanya, akhirnya wanita tersebut dapat diselamatkan daripada dibelasa oleh orang awam. Dan itu adalah realiti di luar sana. Sahabat semua, mengenai makhluk-makhluk yang memperolok-olokkan menjadikan nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad sebagai hinaan telah pun disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Dr. Zulkifli Al-Bakri sendiri menggunakan ayat ini atas hinaan dan cercaan orang yang kafir kepada Allah dan juga Rasul, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'azaban muhina. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksaan yang menghinakan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dan juga mengancam orang yang menyakiti Allah dengan menentang perintah-perintahnya dan juga melanggar larangannya serta tidak henti-henti melakukan hal tersebut, juga menyakiti Rasulullah dengan mencelanya ataupun merendahkan martabatnya. Dan ulama mengatakan menyakiti ataupun menghina Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak bermaksud akan membahayakan dan juga memudaratkan Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kamu lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kamu berikan kepadaku. Itulah Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Jadinya tindakan mereka orang kafir ini untuk menghina, merendahkan, juga memperolok-olokkan kalimah Allah tidak memberi kesan pun kepada yang Maha Kuasa, tetapi ia telah pun menggores, menyakitkan dan mencabar hamba-hambanya. Mencela dan menghina Allah Subhanahu wa taala merupakan kufur di atas kekufuran, dan ia yang perlulah diperbaiki. Sahabat semua, secara lumrahnya daripada dulu lagi sehingga sekarang, keturunan silih berganti, umat Islam akan terus mempertahankan dan berjuang mensucikan kalimah Allah, juga Islam itu sendiri. Dan orang kafir yang mempermainkan Islam juga akan selalu ada, cumanya ia membezakan antara yang hak dengan yang batil. Dan hakikatnya, yang hak dan batil ini tidak akan pernah dapat bercampur, tidak akan pernah dapat diadukkan sekali. Jadinya apapun, semoga kita diberikan kekuatan untuk terus mempertahankan dan menjaga maruah Islam dalam hidup ini, lebih-lebih lagi bagi mereka yang punya kuasa, mereka yang seharusnya menangani perkara tersebut. Dan juga kerana kita berada di zaman ini, maka tanggungjawab adalah kepada kita, sama ada dalam membela umat Islam yang tertindas, menolak mereka yang melecehkan Islam dan sebagainya, maka kitalah yang memainkan watak-watak tersebut. Maka pilihlah golongan yang mempertahankan dan juga memperjuangkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah daripada golongan mereka yang melecehkannya dan sebagainya. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Maafkan salah silap, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.